Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan kesihatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas tadabbur Al-Quran. Baik, pagi ini kita akan menyambung pelajaran kita, iaitu kita akan melihat tadabbur bagi ayat yang ke-61 daripada surah Az-Zumar. Kita lihat ayat ini, surah 39, ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Wallazina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Allah khaliqu adalah pencipta, kulli bagi setiap syai'in daripada sesuatu, wa dan huwa dia, ala ke atas, kulli setiap syai'in daripada sesuatu, wakilun adalah maha memelihara. La lahu, la bagi hunya, maqalidu adalah khazanah-khazanah, as-samawat di petala langit, wa dan al-ardi bumi, wa dan allazina orang-orang yang kafaru telah ingkar oleh mereka, bi kepada ayati ayat-ayat Allahi daripada Allah, ulaika mereka itu, hum mereka, al-khasirun adalah orang-orang yang rugi. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah dia adalah pencipta bagi setiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia ke atas setiap sesuatu adalah Tuhan yang maha memelihara. Lahu maqalidus samawati wal ard, milik Allah lah khazanah-khazanah di petala langit dan bumi. Wallazina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat daripada Allah, ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Kalau kita lihat kembali dalam ayat yang ke-61, Allah menyebutkan berkenaan dengan orang-orang yang bertakwa yang akan beroleh mafazah, akan beroleh kemenangan, kejayaan di hari akhirat nanti. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan memberikan kepada mereka kemenangan.
Iaitu kemenangan itu merujuk kepada mereka yang dapat selamat daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. La yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Keburukan tidak akan menimpa mereka, iaitu azab tak akan menimpa mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Ini keadaan golongan yang bertakwa, yang beriman pada hari akhirat nanti, ataupun disebut juga sebagai al-faizun, orang-orang yang beroleh kemenangan. Dalam ayat seterusnya, dalam ayat yang ke-62 dan 63 ni, Allah menyebutkan dulu berkenaan dengan Allah itulah pencipta bagi setiap sesuatu, dan dia terhadap setiap sesuatu yang dia ciptakan itu, dialah Tuhan yang maha memelihara. Dan Allah, Tuhan yang maha mencipta dan maha memelihara itu, milik Allah lah segala yang ada di petala langit dan bumi ini. Dan orang-orang yang engkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Allah sebutkan berkenaan dengan maqalid, lahu maqalidus samawati wal ard, milik Allah lah. Maqalid di sini sebahagian mufassirin mentafsirkan dengan makna mafatih, kunci-kunci kepada perkara-perkara yang ada di langit dan bumi ini. Satu lagi, maqalid juga boleh bermakna khazain, iaitu khazanah-khazanah, iaitu segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang ada di langit dan juga di bumi ini. Allah sebut dalam surah 42, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaik. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب له مقاليد السماوات والأرض. Milik Allah lah segala perbendaharaan yang ada di petala langit dan bumi ini. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah dia melapangkan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang menyempitkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha mengetahui terhadap setiap sesuatu. Syara'a lakum minad din. Jadi Allah, Tuhan yang mempunyai maqalid, khazanah-khazanah di langit dan juga di bumi itu, dialah juga Tuhan yang telah mensyariatkan kepada kamu agama ini. Di golongan yang ingkar kepada Allah, mereka enggan mengikut Al-Quran yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi SAW, dan antara sebabnya mereka memandang bila mereka mengikut Nabi, mereka terpaksa menjadi golongan yang susah, yang ditimpa dengan pelbagai ujian, terpaksa menghadapi ancaman dan sebagainya, dan mereka merasakan mereka akan kehilangan segala yang mereka ada sebelum daripada itu.
Sedangkan Allah yang memerintahkan kepada mereka supaya mengikut apa yang disampaikan itu, dia jugalah Tuhan yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dia bagi orang-orang yang beriman, mereka sedar tentang perkara ini. Mungkin sebahagian daripada orang-orang yang ingin berhijrah contohnya, daripada perkara yang diharamkan kepada perkara yang Allah redha. Mungkin di peringkat awal dia akan hadapi pelbagai bentuk ujian, kesusahan dan sebagainya. Tapi dia tahu Allah yang telah mensyariatkan agama ini dan yang memerintahkan supaya manusia untuk mengikut Quran dan juga Nabi itu, dialah juga Tuhan yang sama yang akan memberikan rezeki kepada golongan yang beriman, yang mengikut perintahnya itu. Ini berbeza dengan golongan yang engkar, yang mereka merasakan bahawa jika mereka menerima Islam itu, mengikut Nabi itu, mereka mungkin akan menjadi susah, disempitkan rezeki dan sebagainya. Jadi Allah menyebutkan di sini, Allah dialah Tuhan yang telah mensyariatkan kepada kamu agama ini, ma wassa bihi Nuhan, dan ia sama dengan apa yang telah diperintahkannya kepada Nuh, itu Rasul yang pertama. Wallazi awhayna ilaik, dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad juga perkara yang sama, agama yang sama seperti mana yang disampaikan kepada Nabi Nuh, itu juga disampaikan kepada kamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan itu jugalah apa yang kami wasiatkan, kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan juga Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fih, bahawa tegakkanlah agama kamu, wala tatafarraqu fih, dan janganlah kamu berpecah belah, berselisih dengan apa yang diperintahkan kepada kamu dalam agama itu. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih, alangkah berat bagi orang-orang yang musyrik itu terhadap apa yang kamu seru mereka kepadanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah dialah yang memilih siapa yang dia kehendaki untuk menerima agama itu, untuk mengikut Al-Quran itu, untuk mengikut Rasul itu. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang bertaubat, yang kembali kepadanya. Jadi Allah, Tuhan yang mempunyai khazanah di langit dan juga di bumi ini, dialah juga Tuhan yang mensyariatkan agama ini sama seperti mana yang telah diwahyukan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi golongan yang musyrik, itu suatu perkara yang berat ke atas mereka untuk mengikut apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada mereka. Dan kemudian Allah sebut dalam ayat yang lain, dalam surah 15, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'a fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Wa
wa in min syai'in illa indana khazainuh, dan tiada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah baginya. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu, Allah lah yang menguasainya dan yang memilikinya. Dan dia berhak untuk memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami turunkannya, nikmat, rezeki dan sebagainya itu, illa biqadarin ma'lum, melainkan dengan suatu kadar yang tertentu. Ada kadar yang tertentu, tempoh yang tertentu, masa yang tertentu, sahat yang tertentu. Wa arsalna riyah lawaqih fa anzalna minas sama'i ma'an. Dan kami hantarkan angin yang membawakan air yang ada di dalam awan itu. Angin bertiup menggerakkan awan, dan angin jugalah yang memindahkan biji benih untuk boleh berlakunya pendebukaan bagi tumbuh-tumbuhan. Fa'anzalna minas sama'i ma'an. Lalu kami turunkan dari langit itu akan air hujan. Fa'asqainakumuh. Lalu kamilah yang memberikan kamu minum, dapat minum daripadanya. Wa ma antum lahu bikhazinin. Dan tidaklah kamu orang-orang yang dapat untuk menurunkannya ataupun dapat untuk menyimpannya. Allah lah yang menurunkan hujan. Dan manusia tak berkuasa untuk menurunkan hujan. Dan kemudian hujan yang Allah turunkan itu, Allah jugalah yang menyimpannya dalam bentuk sungai, dalam bentuk tasik, laut dan sebagainya. Dan manusia tak berupaya untuk menghasilkan semua itu. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya kami, benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kamilah yang mewarisi, yang memiliki segala-galanya. Walaqad alimnal mustaqdimin minkum. Dan benar-benar kami mengetahui tentang orang-orang yang bersegera untuk taat di kalangan kamu. Bersegera untuk taat, untuk beriman di kalangan kamu. Walaqad alimnal mustakhirin. Dan benar-benar kami mengetahui siapakah orang-orang yang lambat, yang kemudian ingin untuk beriman dan juga taat di kalangan kamu. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan menghimpunkan kamu kesemuanya. Innahu hakimun alim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Jadi Allah memperingatkan kepada manusia tentang bahawasanya Allah lah yang memiliki segala khazanah di langit dan juga di bumi ini. Dan dia akan memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki sesuai dengan kadar yang telah dia tentukan. Dan di samping Allah sebutkan tentang khazanah itu dalam bentuk nikmat, kurniaan yang diberikan kepada manusia, Allah juga menyebutkan bahawasanya dialah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan mereka semuanya. Dan segala yang mereka ada, yang Allah kurniakan kepada mereka, itu takkan kekal ada di tangan mereka. Mereka akan mati, kemudian dia akan diwarisi pula oleh orang yang lain, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui siapa di kalangan mereka yang bersegera untuk taat, untuk beriman kepada ayat-ayatnya, kepada para rasulnya. Dan dia yang mengetahui siapakah yang enggan, ataupun yang kemudian yang terakhir, yang lambat untuk beriman dan taat kepada ayat-ayatnya dan kepada rasulnya. Dan dia jugalah Tuhan yang akan menghimpunkan mereka kesemuanya. Jadi ini semua peringatan kepada golongan yang ingkar. Bahawasanya jika mereka merasa takut, merasa risau untuk beriman kepada Allah, untuk mengikut Al-Quran, untuk mengikut Rasul,
risaukan kepada rezeki, nikmat yang mereka ada, mereka perlu sedar bahawasanya Allah lah pemilik kepada kesemua perkara itu. Dan dia akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jika Allah kehendaki, bila-bila masa boleh Allah tarik apa yang ada pada mereka. Kembali kepada surah Az-Zumar. Allah sebut bahawa dialah yang menciptakan setiap sesuatu dan dia yang memeliharanya, dan milik Allah lah segala khazanah di langit dan juga di bumi ini. Dan bagi orang-orang yang engkar kepada ayat-ayatnya, mereka lah orang-orang yang rugi. Sebaliknya, bagi golongan yang beriman yang Allah sebut sebelum ini, mereka lah golongan yang beroleh kejayaan, beroleh kemenangan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Tapi sebaliknya, golongan yang engkar kepada ayat-ayatnya, yang enggan mengikut Al-Quran dan juga mengikut Rasul itu, maka mereka itulah golongan yang rugi. Golongan yang rugi ini, seperti yang Allah sebutkan dalam surah 58, ayat 19. Di dalam Quran, Allah menyebutkan beberapa ayat berkenaan dengan siapakah golongan yang akan rugi di dunia dan juga di akhirat ini. Dalam surah 58 ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwaza 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menyebabkan mereka lupa kepada zikrallah, lupa kepada Al-Quran itu. Jadi zikrallah yang pertamanya merujuk kepada Al-Quran. Jadi golongan yang engkar, syaitan menguasai mereka dan menyebabkan mereka lupa kepada Al-Quran dan lupa kepada amalan soleh yang dapat mengingatkan mereka kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan syaitan itu, merekalah orang-orang yang rugi. Jadi di sini Allah sebut golongan yang rugi secara umum. Dalam surah Az-Zumar tadi Allah sebutkan, golongan yang rugi itu adalah golongan yang engkar kepada ayat-ayat Allah. Dalam surah 58 ni Allah nyatakan sifat golongan yang engkar kepada ayat-ayat Allah itu adalah golongan yang melupakan zikrullah, yang melupakan Al-Quran ataupun amalan soleh yang dapat mengingatkan mereka kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam surah 2 ayat 121 Allah sebut perkara yang sama tentang siapakah golongan yang rugi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka akan Alkitab. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah mereka orang-orang yang beriman kepadanya.
Jadi ini merujuk kepada golongan yang bertakwa yang beroleh kejayaan ataupun keuntungan di hari akhirat. Itu golongan yang diberikan dengan Alkitab, lalu mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka mengikutnya dengan sebenar-benar ikutan. Itulah orang-orang yang beriman. Dalam surah Az-Zumar disebutkan golongan yang bertakwa yang beroleh kejayaan, keuntungan di hari akhirat. Wa may yakfur bihi, dan siapa yang engkar kepadanya dengan tidak membacanya dengan sebenar-benar bacaan, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi. Manakala golongan yang rugi di sini Allah nyatakan golongan yang engkar kepada Alkitab itu, iaitu yang tidak membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Dan satu lagi ayat dalam surah 41 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ, dan kami adakan bagi mereka qarin, teman-teman yang rapat dengan mereka di kalangan jin dan juga manusia. فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, lalu teman-teman yang rapat dengan mereka itu di kalangan jin dan juga manusia menjadikan indah, menghiaskan, menjadikan indah bagi mereka ma baina aidihim, tentang apa yang ada di hadapan mereka, iaitu tentang dunia mereka. Setiap apa yang mereka lakukan untuk dunia mereka itu, mereka melihatnya sebagai perkara-perkara yang baik, yang cantik, yang perlu untuk mereka lakukan. Walaupun mungkin sebahagiannya bertentangan dengan apa yang Allah dan Nabi perintahkan. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, iaitu tentang berkenaan dengan akhirat mereka. Jadi mungkin qarin, teman-teman rapat mereka tadi menjadikan menyebutkan berkenaan dengan akhirat kepada mereka, bahawasanya akhirat itu lambat lagi, atau mungkin akhirat itu perkara yang tak pasti. Jadi mereka merasakan akhirat itu bukanlah tumpuan bagi mereka. Jadi mereka hanya menumpukan dengan perkara yang ada di hadapan mereka semata-mata, dan mereka merasakan itulah perkara yang sepatutnya mereka lakukan. Jadi qarin, teman-teman rapat mereka di kalangan jin dan juga manusia itu menjadikan mereka memandang baik, memandang indah tentang apa yang mereka lakukan, walaupun mungkin bertentangan dengan perintah Allah dan juga Rasul. Wa haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Disebabkan itu telah tetap ke atas mereka ketetapan, iaitu hukuman daripada Allah, yang mereka akan bersama-sama dengan umat-umat yang dahulu daripada mereka di kalangan jin dan juga manusia, yang kesemua mereka ini golongan yang innahum kanu khasirin, sungguhnya merekalah orang-orang yang rugi, golongan yang rugi. Itu golongan yang memandang indah dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini, melupakan akhirat, dan mereka akan bersama-sama dengan golongan yang terdahulu, jin dan juga manusia,
yang semua mereka ni merupakan golongan yang rugi. Dan kata golongan yang ingkar ini, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang yang ingkar itu mereka mengatakan, janganlah kamu mendengar akan Al-Quran ini. Walghaw fihi, dan tentanglah Quran itu dengan segala perkara yang melalaikan mereka daripada Al-Quran. Itu mungkin dengan nyanyian, mungkin dengan hiburan, mungkin dengan pekerjaan dan sebagainya. La'allakum taghlibun, supaya kamu semua berjaya untuk menyesatkan mereka semua. Ini golongan yang ingkar sentiasa mengajak supaya manusia ini tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu yang disebut sebagai qarin tadi. Qurana, qarin, teman-teman rapat yang sentiasa mengajak mereka supaya jangan mendengarkan peringatan daripada Quran ini. Lalu mereka disibukkan dengan dunia mereka, dengan pekerjaan, hiburan dan sebagainya, supaya golongan yang ingkar itu mereka dapat menguasai golongan yang beriman. Falanuziqanna allazina kafaru azaban syadidan. Maka benar-benar pasti kami akan merasakan kepada golongan yang ingkar itu siksaan yang dahsyat. Walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Dan benar-benar pasti kami akan berikan balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia dahulu. Jadi itu golongan yang rugi itu. Yang pertama merujuk kepada golongan yang tidak mendengarkan peringatan daripada Allah ataupun tidak memberikan perhatian kepada Al-Quran, kitabullah ini, lalu menyebabkan mereka lalai terhadap akhirat itu. Kemudian seterusnya kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam surah 39 ayat 65. Surah Az-Zumar ini, yang mana golongan yang kedua yang disebutkan sebagai golongan yang rugi itu adalah golongan yang mensyirikkan Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, jika kamu melakukan syirik, maka benar-benar akan gugur segala amalan kamu. Dan benar-benar kamu akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi yang kedua, golongan yang rugi ini adalah golongan yang melakukan syirik kepada Allah. Kerana perbuatan syirik akan menghapuskan segala amalan. Walaupun mungkin banyak amalan soleh yang dilakukan, tapi kemudian jika terlibat dengan perbuatan mensyirikkan Allah, dia akan menyebabkan seorang itu akan terhapus segala amalannya. Bahkan akan menyebabkan dia kekal dalam neraka jika dia tidak bertaubat dengan meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Dalam surah 18 ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi sekali amalan mereka? Dalam ayat ini Allah sebutkan al-akhsarin. Kalau kita tengok dalam surah Az-Zumar tadi, Allah sebut dalam ayat yang ke-63, ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut bukan sekadar rugi, tapi golongan yang paling rugi, al-akhsarin. Golongan yang paling rugi sekali. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia segala usaha mereka, segala amalan mereka di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahawasanya mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Jadi paling rugi sebab Allah nyatakan mereka ini golongan yang banyak buat usaha ataupun amalan yang mungkin baik dalam kehidupan dunia ni, dan mereka sangka apa yang mereka lakukan itu benar-benar suatu kebaikan. Tetapi kemudiannya pada hari akhirat nanti, rupa-rupanya segala amalan mereka itu tidak akan dinilai sedikit pun di sisi Allah. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat daripada Tuhan mereka dan yang ingkar kepada pertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum. Lalu telah terhapus, telah gugur segala amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami takkan timbang, takkan nilai sedikit pun amalan mereka pada hari kiamat nanti. Jadi ini bagi golongan yang ada dua golongan di sini. Yang pertamanya golongan yang melakukan syirik kepada Allah. Segala amalan kebaikan yang mereka lakukan takkan dinilai sedikit pun di sisi Allah pada hari akhirat nanti, jika mereka melakukan syirik dan tak bertaubat kepada Allah. Semua amalan itu akan terhapus. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang banyak melakukan perbuatan yang menyalahi apa yang Nabi tunjukkan, yang banyak melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Jadi mereka anggap ia sebagai suatu kebaikan, tapi rupa-rupanya apa yang mereka lakukan itu juga tak mendatangkan apa-apa kebaikan buat mereka. Bahkan mungkin mendatangkan dosa kepada mereka. Walaupun mungkin tak sampai kepada tahap mensyirikkan Allah, tetapi segala usaha, segala masa yang mereka habiskan untuk melakukan perbuatan yang menyalahi sunnah Rasul itu, maka ia sebenarnya perkara yang sia-sia buat mereka, kerana Allah takkan nilai sedikit pun. Walaupun mungkin tak kekal dalam neraka sebagaimana golongan yang mensyirikkan Allah, tapi habis segala usia mereka, masa mereka, apabila mereka melakukan amalan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ini juga golongan yang paling rugi. Yang akan dinilai hanyalah amalan mereka yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Demikian itu balasan bagi mereka adalah neraka Jahannam disebabkan keingkaran mereka dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan para rasulku sebagai gurauan. Jadi ada golongan yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan juga Rasul sampai kepada tahap mensyirikkan Allah, maka ini golongan yang akan kekal dalam neraka. Satu lagi golongan
yang mereka juga memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan juga Rasul, dengan apabila datang kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka enggan mengikutnya. Apabila datang kepada mereka sunnah hadis yang sahih, mereka enggan untuk mengikutnya. Bahkan mereka berpegang teguh dengan amalan yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Ini juga termasuk dalam makna mempersenda-sendakan ayat-ayat Allah dan juga Rasul, para Rasul Allah itu. Yang membezakan sama ada satu golongan sampai kepada tahap mensyirikkan Allah, satu golongan lagi mungkin sekadar golongan yang engkar tapi tak sampai kepada tahap mensyirikkan Allah. Jadi kedua-dua ni merupakan golongan yang paling rugi pada hari akhirat nanti. Itu golongan yang melakukan syirik dan juga yang melakukan bid'ah. Seterusnya, golongan yang rugi ini juga Allah sebutkan dalam surah 16 ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukrih faqalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. Siapa yang ingkar kepada Allah sesudah keimanannya, melainkan golongan yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya tetap kekal dalam keadaan tenang dengan keimanan tersebut. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Akan tetapi siapa yang lapang, terbuka hatinya untuk menerima kekufuran itu, fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Maka ke atas mereka kemurkaan daripada Allah dan bagi mereka siksaan yang dahsyat. Allah sebutkan golongan yang ingkar sesudah beriman. Jadi asalnya beriman, tapi kemudiannya ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah. Jadi ini merujuk kepada golongan yang munafik. Yang asalnya beriman, kemudiannya kufur kepada Allah. Dan sifat mereka Allah sebutkan, zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Demikian itu disebabkan mereka mengutamakan kehidupan dunia itu daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dan bahawasanya Allah takkan memberikan hidayah kepada golongan yang ingkar itu. Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim.
Mereka itu orang-orang yang telah Allah kunci mati ke atas hati-hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan-penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu merekalah orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Dan tidak syak lagi bahwasanya mereka itu pada hari akhirat nanti merekalah orang-orang yang rugi. Jadi ini golongan yang seterusnya Allah sebutkan golongan al-khasirun ini, yang rugi ini merupakan golongan yang asalnya beriman kepada Allah, asalnya taat, kemudiannya berubah menjadi golongan yang ingkar, kembali kepada kekufuran. Juga merujuk kepada golongan yang munafik. Dan punca mereka kembali menjadi golongan yang ingkar adalah disebabkan mereka ini mengutamakan dunia lebih daripada akhirat. Dan mereka lah golongan yang rugi pada hari akhirat nanti. Itu golongan yang ketiga. Kemudian seterusnya Allah sebut dalam surah 63 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah segala urusan kamu yang berkaitan dengan harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu. An zikrillah, daripada zikrillah, itu daripada Al-Quran, daripada amalan soleh yang dapat mengingatkan seorang itu kepada Allah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukan demikian itu, maka merekalah orang-orang yang rugi. Jadi ini suatu peringatan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Kerana boleh jadi orang-orang yang beriman itu kadang-kadang dia dilalaikan oleh harta benda dia yang banyak dan urusannya dengan anak-anaknya itu sampai dia melupakan Al-Quran, sampai dia melupakan amalan soleh yang patut dilakukan, yang dapat ingatkan dia kepada Allah. Jadi zikrillah ni merujuk yang pertamanya kepada Al-Quran, peringatan daripada Allah. Yang keduanya juga merujuk kepada amalan soleh yang mengingatkan mereka kepada Allah. Jadi sebahagian orang-orang yang beriman mungkin dia akan dilalaikan oleh harta benda dia dan juga urusan berkaitan dengan anak-anaknya itu daripada Al-Quran dan juga daripada amalan soleh. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian itu, maka merekalah orang-orang yang rugi. Rugi kerana kurang perhatian diberikan kepada Al-Quran, kurang amalan soleh yang dilakukan. Allah sebut dalam surah 7 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Surah 7 ayat 8 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والوزن يومئذ الحق dan timbangan amalan pada hari itu adalah benar. Pasti akan ada timbangan amalan pada hari akhirat nanti. Faman saqulat mawazinuh, maka siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang akan beroleh kejayaan. Waman khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, faulaika allazina khasiru anfusahum, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu biayatina yazlimun, disebabkan mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat daripada kami. Jadi di sini Allah sebut siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, itu ini golongan yang beriman yang memberikan perhatian kepada kitab Allah dan juga yang memberikan perhatian kepada amalan soleh yang mengingatkan mereka kepada Allah. Jadi ini golongan yang berat timbangan amalan mereka. Mereka lah golongan yang muflihun, beroleh kejayaan. Dan sebaliknya, golongan yang ringan timbalan amalan kebaikannya jika dibandingkan dengan amalan dosanya itu, maka merekalah golongan yang rugi, iaitu yang merugikan diri mereka sendiri. Disebabkan mereka berlaku zalim dengan ayat-ayat Allah, iaitu mereka tidak benar-benar mengikut Al-Quran dan perintah Allah yang disampaikan kepada mereka. Jadi ini golongan yang rugi. Ini sama seperti ayat tadi Allah sebutkan, mungkin golongan yang beriman tapi dilalaikan oleh harta benda dan juga anak-anak daripada zikrillah. Inilah golongan yang rugi. Disebabkan banyak masa mereka, perhatian mereka ditumpukan kepada harta mereka dan kepada anak-anak mereka, sehingga melalaikan mereka daripada zikrullah itu dan menyebabkan ringan timbangan amalan mereka. Jadi itu golongan yang keempat, itu golongan yang lalai dengan harta dan juga anak-anak. Kemudian satu lagi dalam surah 11. Surah 11 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang mereka menghalang diri mereka sendiri dan yang menghalang orang lain daripada jalan Allah, dan mereka berusaha supaya jalan Allah itu kelihatan bengkok,
Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka terhadap hari akhirat, mereka adalah orang-orang yang ingkar. Jadi ini golongan yang dia sendiri menjauhkan diri dia daripada jalan Allah, dan dia juga menghalang orang lain daripada jalan Allah, dan menampakkan agama ini, jalan Allah ini sebagai suatu jalan yang bengkok, jalan yang tak patut untuk dilalui. Ini golongan seterusnya. Golongan yang dia sendiri menjauhkan diri daripada jalan Allah dan dia menghalang pula orang lain. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka tak akan dapat untuk melepaskan diri di bumi ini daripada azab Allah. Wa makana lahum min dunillah min awliya. Dan mereka takkan ada para pelindung dan juga para penolong yang dapat untuk selamatkan mereka selain daripada Allah. Yudha'afu lahumul azab. Akan dilipat gandakan azab siksaan buat mereka. Makanu yastati'una as-sam'a wa makanu yubsirun. Mereka tak mampu untuk mendengar dan tidak juga mampu untuk melihat. Tak mampu ataupun tak suka untuk mendengar dan juga melihat kebenaran itu. Tak suka apabila melihat agama Allah ini berkembang. Tak suka apabila melihat ataupun mendengar ayat-ayat Allah. Melihat ramai orang yang mempelajari ayat-ayat Allah. Ulaika allazina khasiru anfusahum. Mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan akan hilang lenyap daripada mereka segala pembohongan, pendustaan yang mereka ada-adakan. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Dan tidak syak lagi bahawasanya mereka pada hari akhirat nanti, mereka lah orang-orang yang paling rugi sekali amalan mereka. Ini juga golongan al-akhsarun yang paling rugi, yang mana mereka ini golongan yang menghalang, yang menjauhkan diri daripada jalan Allah, daripada kebenaran, dan di samping itu mereka juga menghalang orang lain daripada jalan Allah. Dan mereka ni golongan yang tak suka kan kebenaran dan tak suka untuk melihat orang lain suka kepada kebenaran itu. Allah sebut mereka ini sebagai golongan al-akhsarun, yang paling rugi sekali dari akhirat. Jadi ini golongan yang kelima. Jadi hari ini kita lihat ayat yang ke-62 dan 63 tentang bahawasanya Allah itu adalah pencipta bagi setiap perkara dan pemelihara bagi setiap perkara, dan milik Allah lah segala khazanah yang ada di langit dan juga yang ada di bumi ini. Dan kemudian golongan yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka itulah golongan yang rugi. Ini golongan yang bertentangan dengan apa yang Allah sebut sebelum ini. Golongan yang beriman, yang bertakwa, mereka lah golongan yang akan mendapat mafazah, kemenangan, kejayaan pada hari akhirat, keuntungan pada hari akhirat. Dan sebaliknya, golongan yang ingkar, mereka lah golongan yang rugi pada hari akhirat. Dan kita lihat tadi, antara golongan yang Allah sebutkan sebagai al-khasirun, bahkan disebut juga sebagai al-akhsarun. Yang pertama adalah golongan yang melupakan zikrullah, melupakan Al-Quran, menjauhkan diri daripada Al-Quran itu, tak berikan perhatian kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, golongan yang melakukan perbuatan mensyirikkan Allah, akan menyebabkan semua amalan yang mereka lakukan akan terhapus. Juga termasuk golongan yang melakukan perbuatan yang bid'ah. Walaupun mungkin tak sampai kepada mensyirikkan Allah, tapi bid'ah yang dilakukan itu akan menjadi sia-sia. Kerana yang dinilai hanyalah amalan yang bertepatan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Itu juga golongan yang rugi. Kemudian golongan yang lalai, dilalaikan oleh harta benda mereka dan juga anak-anak mereka daripada zikrullah. Kemudian
golongan yang menghalang orang lain daripada jalan Allah. Satu lagi golongan yang munafik, yang sifat mereka ni mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi itu lima golongan yang Allah sebutkan termasuk ke dalam golongan al-khasirin, al-khasirun, ataupun golongan al-akhsarun, golongan yang rugi, tapi yang paling rugi sekali pada hari akhirat. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, setakat itu dulu untuk pagi ini. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat ini. Dan mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada termasuk ke dalam golongan yang Allah sebut sebagai golongan yang rugi ataupun golongan yang paling rugi sekali pada hari akhirat nanti. Jadi insya-Allah setakat itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Iyyakum. Assalamualaikum. Salam.